Taala telah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi SAW telah menyebut dalam beberapa hadis. Di antara rawatan saya itu ialah membaca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua surah ini diturunkan untuk mengobat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengawal dirinya selepas itu daripada sihir. Dengan baginda sebelum tidur membaca Al-Fatihah, membaca awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim sehingga Muflihun wa ulaikal muflihun, membaca ayatul kursi, membaca akhir surah Al-Baqarah iaitu amanah rasul ataupun lillahi ma fis samawati, mula daripada itu, dan dibaca qul huwallahu ahad dan al-mu'awwizatain dengan tiga kali. Qul huwallahu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Tiap-tiap kali dibaca itu Nabi SAW meniup pada kedua tapak tangannya. Nabi tiup pada kedua tapak tangannya dan menyapu badannya. Mana yang sapa dengan tapak tangan. Itu disebut dalam kitab-kitab hadis dan disebut dalam kitab-kitab tafsir. Untuk mengelak diri daripada sihir dengan menggunakan iblis, syaitan dan seumpamanya. Dan Allah Ta'ala menyebut wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka itu dapat memberi mudarat dengannya, dengan sihir itu, akan seseorang malaikat dengan izin Allah. Jangan kita takut bersihir ni. Jangan takut. Mereka tidak boleh memberi mudarat. Semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Dan macam mana orang boleh kena sihir, Nabi boleh kena sihir? Itu kerana Allah Ta'ala nak uji. Allah Ta'ala nak uji orang yang kena sihir. Dia sabar, dia boleh pahala. Allah Ta'ala nak uji ahli sihir tu. Dia gong sihir dia jadi kafir, mati kafir. Jadi punah. Orang yang sihir jadi punah, orang yang kena sihir dapat pahala. Kerana sabar menghadapi kesakitan. Atau mati dengan sebab sihir. Diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dan yang tukang sihir itu jagalah. Bila dia mati, akan menerima akibatnya. Dan kita kena sedar, ayat ini menunjukkan bahawa sesuatu itu berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan iradah Allah Ta'ala. Dengan masyiatillah. Disebut dengan masyiatillah. InsyaAllah. Jika dikehendaki oleh Allah. Dengan iradah Allah Ta'ala. Dalam bab ini kita kena faham ilmu tauhid. Mana kehendak Allah Ta'ala dan iradah masyiah Allah Ta'ala ini, ialah semua perkara itu berlaku dengan diluluskan oleh Tuhan. Allah Ta'ala izin benda itu nak berlaku. Tapi kita kena ingat, ada perkara itu dengan redha Allah Ta'ala. Dan ada perkara itu dengan murka Allah Ta'ala. Ada perkara yang dikehendaki oleh Allah berlakunya. Tapi Allah Ta'ala tidak redha. Cuma Allah Ta'ala nak uji hamba dia. Nak beri pahala pada orang yang menerima sakit. Ada perkara tu yang Allah Ta'ala redha. Perkara yang baik dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala redha. Perkara tak baik dengan tidak redha Allah Ta'ala. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi tidak dengan redha Allah Ta'ala. Semua perkara berlaku adalah dengan izin daripada Allah Ta'ala. Dan oleh kerana itu kita naklah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Sepatutnya kaum Bani Israel faham
Allah Ta'ala kurniakan mukjizat kepada Nabi kesayangan mereka Musa alaihissalam untuk lawan sihir. Ketika zaman Fir'aun, kerajaannya mengiktiraf ilmu sihir. Ilmu sihir menjadi ilmu yang diiktiraf oleh kerajaan. Kalau ada CJ sihir, jadi pegawai kerajaan, jadi ketua pejabat. Kalau zaman ni ada CD-CD yang tertentu diiktiraf oleh kerajaan. Zaman dulu ada zaman yang ilmu sihir diiktiraf oleh kerajaan. Barang siapa yang pandai sihir boleh jadi Perdana Menteri. Pandai sihir boleh jadi ketua jabatan. Pandai sihir boleh jadi ketua daerah, boleh jadi gubernur. Inilah yang berlaku di zaman Fir'aun. Maka Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa alaihissalam, Rasul yang dikurniakan mukjizat, untuk mengalahkan ilmu sihir. Allah Ta'ala beri tongkat kepada Nabi Musa, capuk jadi ular. Ular yang besar. Nabi Musa mengeluarkan tangan dari sakunya, keluar cahaya dari tangan. Macam-macam mukjizat. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa tunjuk depan Fir'aun. Dia sapa dekat Fir'aun, ajak Fir'aun beriman. Fir'aun lawan. Nabi Musa waktu bik. Nabi Musa kata waktu bik mukjizat tangan dulu. Ini sihir, kata dia. Lalu Fir'aun ajak berlawan sihir. Maka dikerahlah ahli-ahli sihir. Kisahnya masyhur dalam Quran, dalam surah-surah yang banyak. Di mana mukjizat Nabi Musa mengalahkan sihir. Sehingga ahli-ahli sihir itu beriman kepada Allah Ta'ala. Apabila mereka tahu mukjizat Nabi Musa ni mukjizat daripada Tuhan, bukan ilmu sihir. Ada ulama mengatakan sihir yang digunakan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun ialah melalui bahan kimia. Diletakkan dalam tali, capuk tali, geruk tali, jadi macam ular. Orang nampak macam ular. Ni jenis silap mata lah. Menunjukkan bahawa silap mata pun sihir juga. Silap mata sebahagian daripada sihir. Diharamkan. Diharamkan. Ada orang tu seronok, suka tengok benda yang haram. Suka-suka dia tuak hiburan. Itu adalah sihir. Sihir jenis inilah yang ditunjuk di zaman Fir'aun. Dan dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Juga di zaman Ashabul Ukhdud. Seorang raja Yahudi yang memuja ilmu sihir. Bila ahli sihir itu turun, dia suruh menteri-menteri dia cari seorang budak untuk turun ilmu sihir, nak ganti ahli sihir yang tua. Maka dipilih budak yang cerdik. Tiba-tiba budak ni dapat hidayah daripada Allah. Belajar dengan rahib yang beramal dengan kitab Injil. Perkara ini berlaku selepas Nabi Isa alaihissalam. Kisahnya dalam suratul Buruj. Ini juga kisah yang berkait dengan ilmu sihir menjadi ilmu yang diiktiraf oleh kerajaan. Yang diiktiraf oleh kerajaan. Menunjukkan bahawa kerajaan-kerajaan taghut dalam dunia ni, dia menggunakan apa saja cara untuk tarik rakyat supaya takut pada dia, ikut kisah dia. Sebagaimana yang disebut dalam Quran berkenaan dengan Fir'aun. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Maka Fir'aun telah berjaya menjadikan rakyat dia dalam keadaan bodoh. Lalu mereka taat kepadanya. Dengan kekayaan yang ada pada Fir'aun, dengan sihir yang ada pada Fir'aun, dan ahli-ahli sihirnya, menyebabkan orang-orang yang cerdik jadi bodoh habis. Jadi ikut dia. Ulama-ulama yang menulis tafsir zaman sekarang, ulama-ulama yang mengikuti fiqhul harakat, memahami gerakan, Al-Quran adalah mukjizat. Zaman dulu menggunakan sihir. Zaman sekarang ada sihir dia juga. Menggunakan benda-benda yang lain. Menyebabkan rakyat jadi bodoh. Hak cerdik jadi bodoh.
Hak mengaji tinggi-tinggi, ikut belaka. Tak betul apa ikut. Yang salah pun ikut. Pasal apa? Fastakhatta qawmahu fa'ata'u. Di mana pihak pemerintah telah berjaya menjadikan rakyat itu bodoh. Walaupun dia cerdik. Takut nak guna akal. Zaman dulu pengaruh sihir, zaman sekarang menggunakan pengaruh-pengaruh yang lain. Sama dengan sihir lah juga. Sehingga orang tak boleh menggunakan akal. Ada akal tak ada guna. Ada fikiran tak ada guna. Menjadi makhluk yang tidak berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan kalau sebenarnya mereka tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Terutamanya golongan ahli kitab yang tahu kitab Taurah yang sebenar. Kalau mereka berpegang dengan kitab Taurah yang sebenar, dengan ajaran Allah, dengan agama Allah, yang melandaskan kepada iman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, nescaya mereka mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Allah Ta'ala beri pahala. Apa yang menjadi masalahnya? Mereka yang beramal dengan ilmu yang karuk ni, kalau berobatnya jadi baik. Berobat dengan karuk mudah baik sangat. Baca ayat Quran dia payah baik. Ini dia ujian. Ini dia ujian. Ini dia cobaan. Inilah yang menyebabkan setengah orang tu tak tahan. Akhirnya bertemu dengan bomo siang lah, dengan apalah macam-macam. Pergi cari bomo sihir, ahli-ahli sihir. Kadang-kadang tok bomo tu dia tukang sihir orang. Dia juga tukang berobat. Dia tukang sihir, dia tukang berobat. Ataupun sama-sama sihir. Hak mu sihir, dia tukang berobat. Dua-dua tu sihir belakang menyesatkan mereka. Disebut dalam hadis, Nabi mengatakan bahawa 70,000 di kalangan umat aku masuk syurga dengan tiada hisab. Lalu Aisyah mengatakan, termasuk saya wahai Rasulullah? Rasulullah kata, ya, termasukmu. Lalu seorang sahabat kata, saya masuk tak? Rasulullah kata, sabaqaka Aisyah. Aisyah mendahului dan kau Aisyah dulu. Seorang je aku boleh beri dalam majlis ni, tak boleh beri kau lain. Lalu sahabat berfikir, siapa dia yang masuk syurga nanti ada hisab ni? Adakah orang yang tak pernah minum arak, tak pernah sembah berhala, tak pernah buat maksiat masa jahiliah hari itu sehingga masuk Islam? Adakah orang berdiam mereka duduk bincang? Bila Nabi mari pulak, Nabi tanya bincang apa? Mereka kata, kami bincang orang masuk syurga ni tadi hisab tu siapa dia? Lalu Nabi kata, mereka ialah mereka yang bertawakal pada Allah Ta'ala, yang tidak percaya perjampi, yang tidak menjampi, yang tidak menggunakan pangkal azimat. Yang dimaksudkan ni ialah jampi yang karuk-maruk, pangkal azimat yang karuk-maruk. Di sana para ulama kita membenarkan jampi dengan ayat-ayat Quran. Kerana sabit di dalam hadis-hadis yang sahih bahawa Nabi SAW menjampi. Jampi untuk orang lain dan jampi untuk dirinya. Nabi buat. Itu tidak menjadi salah. Hadis Aisyah mengatakan, bila sakit Nabi baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil nas, dan macam-macam bacaan lagi. Ada doa yang dibaca oleh Nabi yang masyhur dalam kitab hadis. Ada orang hilang akal, mari menghadap Nabi, Nabi baca Quran. Baik. Dengan izin Allah Ta'ala, itu dibenarkan oleh syarak. Ada riwayat mengatakan ada orang tu sakit, Nabi ambil serbang, piak dengan serbang, isyarat piak je, pergi. Nabi kata, baik, selalu sakit. Orang kita kata lepuh, kita tang daunnya.
Nabi tahan dengan serban, ikutlah. Yang pentingnya jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jampi dengan ayat Quran, jampi dengan doa-doa. Dengan Asma'il Husna, itu diizinkan oleh syarak. Tidak menjadi satu. Salah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Dan kami turunkan Quran itu apa yang menyembuhkan daripada penyakit. Sama ada penyakit akhlak, penyakit iman, termasuklah penyakit yang ada pada tubuh badan. Yang dikenali dengan rawatan rohani. Seorang ulama bernama Ibn Qayyim telah menulis satu kitab yang bernama At-Tib An-Nabawi. At-Tib Nabawi ini ialah perubatan Nabi. Di mana Nabi mengubati orang sakit dengan ayat-ayat Quran. Dan mengubati dengan bahan-bahan. Dan mengizinkan para sahabatnya menggunakan berbagai bahan bahan untuk perubatan. Iaitulah bahan-bahan yang suci, yang tidak najis. Jangan berobat dengan benda yang najis. Kecuali dalam keadaan darurat. Tak ada dalam benda suci, ada benda najis saja. Darurat, kalau tidak jadi mati. Baru boleh dengan yang najis itu. Tapi dengan syirik tak boleh sekali-kali. Tak ada darurat. Memuja syaitan, memuja jin boleh. Ini tak ada darurat. Tidak boleh sekali-kali. Dan kita kena sedar, bila kita berubat dengan cara yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, mengikut hukum syarak, apa lagi dengan ayat Quran, apa lagi dengan hadis, dengan doa yang diajar oleh Nabi, maka kita boleh pahala. Kalau mereka beriman dan bertakwa, mereka dapat pahala di sisi Allah. Itulah yang lebih baik. Tetapi kalau nak derah, berubah dengan syaitan. Baik derah. Tapi dia sekadar atas dunia saja. Sekadar atas dunia saja. Dan kita kena sedar kadang-kadang Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang yang beriman dengan sakit. Sebelum dia mati, dia sakitkan dulu. Kerana Allah Ta'ala nak menghilangkan dosanya. Bila dia mati dalam keadaan bersih daripada dosa. Ataupun dosa dah hilang. Dosa dah hilang, tapi sakit juga. Pasal apa? Kerana Tuhan nak beri pahala. Nak tambahkan pahala. Disebut dalam hadis bahawa Nabi SAW sakit lebih pada umat dia. Kalau Nabi sakit kepala Nabi berkali ganda pada orang lain. Demam dia berkali ganda pada orang lain. Itu dia. Kenapa? Kerana Tuhan nak angkatkan martabat Nabi. Bukan kerana dosa dia, tapi kerana nak angkatkan martabat. Oleh kerana itu, kalau kita berubat tak baik, kena sabar. Walau mana pun kena sabar. Nabi Ayub alaihissalam disebut dalam Quran. Kisah manusia contoh menjadi orang yang sabar. Umur dia 70 lebih, 75, 85 umur dia. Sakit 4-5 tahun. Bini dia kata lama dah kita ni sakit. Sampai 4-5 tahun. Nyahala bini dia. Nabi Ayub hala bini dia. Mau sebut begini, Tuhan beri aku sihat 60-70 tahun. Sakit 5 tahun je. Lupa hak sihat 40-60 tahun. Itu dia. Banyak di kalangan kita ni, bila sakit beberapa tahun, mengadu sangat. Lupa hak kita sihat puluh-puluh tahun dulu. Lupa. Mulalah nak cari tu umur tu berapa ni. Hak benda karut-karut tadi. Puncanya kan dia tak sabar. Maka kita kena sabar. Dibenarkan kita berobat. Berobat. Perubatan moden, perubatan zaman dulu. Dengan doa, dengan ayat Quran. Kalau beriman dan bertakwa, boleh pahala. Kalau tinggal iman dan takwa ni, jawab dia boleh dosa. Jangan kita sedih. Kerana tak baik sakit. Tak akan nak berubat dah cari halal, cari boleh. Tak baik juga. Biar tak baik. Biar tak baik lama mana. Jangan pergi jemur-jemur benda yang haram. Benda maksiat. Jumpa dengan ahli sahih. Itu jadi penuh gana. Ayat ini memberi pengajaran. Walaupun ayatnya pendek. Walau annahum amanu wattaqaw. Lamatubatun min indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Dan kalau sebenarnya mereka tetap beriman.
dan bertakwa, nascaya mereka akan mendapat pahala. Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi lah yang suka dengan sihir. Para ulama mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar dan pengajaran itu diambil berlafaz yang umum, bukan bersebab yang khusus. Perkara ini disebut dalam surah Al-Baqarah. Banyak perkara disebut dalam surah Al-Baqarah. Ayat kursi dalam surah Al-Baqarah. Sihir dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini sendiri menjadi obat. Oleh kerana itu ada ulama bahkan disebut dalam hadis bahawa rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan iblis tak boleh duduk, dia lari. Dia lari. Kalau berhenti mungkin dia mari pula. Atau budak lain mari dah. Dan ada ulama mengatakan bahawa surah Al-Baqarah ni surah yang membunuh jin dan syaitan yang kafir. Surah-surah lain tu baca-baca dia sakit saja. Dia boleh lari. Tapi surah Al-Baqarah ni kalau dia tunggu, dia boleh mati. Kerana dalam surah ni disebut bermacam-macam. Perkara akidah, perkara syirik, perkara sihir, ayat kursi. Akhir surah yang disimpan di dalam araf, di segi pemeliharaan Allah Ta'ala, semua ada dalam surah Baqarah. Dan ada ulama mengatakan ayat yang dibaca ini juga boleh diulang-ulang bagi memastikan seseorang itu disihir atau tidak. Boleh dibaca ayat ini berulang-ulang kali kepada orang yang disyaki dia kena sihir ataupun tidak. Kalau baca-baca acak kali, maka dia akan bercakap. Orang sakit dia tak sedar, jin yang ada dalam diri itu bercakap. Itu menandakan bahawa dia telah disihir. Ada ulama yang mengatakan begitu. Lepas tu diikutilah dengan ayat-ayat yang lain untuk menyelamatkan dia daripada sihir. Itu kalau sihir yang berkait dengan jin, yang berkait dengan syaitan. Dan di sana ada sihir yang berkait dengan berbagai-bagai bahan yang digunakan, berbagai-bagai makanan yang digunakan. Maka Nabi kita telah mengajar dengan berbekal. Mengajar dengan berbekal. Orang kita panggil buang darah. Buang darah juga boleh membuang sihir yang ada dalam jasad. Sama ada yang bersifat jin atau bersifat bahan-bahan yang beracun. Di antaranya disebut dalam hadis juga ialah memakan atau meminum sejenis daun yang disebut dalam hadis dengan sanamaki. As-sanamaki disebut dalam hadis. As-sanamaki. Dalam bahasa Inggeris disebut sina. S-E-E-N-A, sina. Orang Arab itu sanamaki. Orang tua-tua panggil Cina maki. Jadi punah dah. Nama molek-moleknya sebut ikut suka dia. Nama betul sanamaki ataupun sina dalam bahasa Arab. Jangan dia sebut telur. Kalau tak berti tak akan sebut senang. Ni pergi kedai beli daun Cina maki. Habis jadi Cina maki belakang. Jadi tak betul. Ini semua adalah bahan-bahan yang disebut dalam hadis. Oleh kerana ayat ni berkait dengan sahih, maka kebiasaannya ulama-ulama tafsir mereka sebut macam-macam hal yang berkait dengan sahih di dalam kitab-kitab tafsir. Oleh kerana kita tak berapa mengaji kitab tafsir ni, maka kita tak tahu hal-hal yang seperti ini. Dan kita kena sahih ini adalah wujud kerana perkara ini disebut dalam Quran. Maka kita percaya benda ni wujud. Tapi jangan takut ke dia. Jangan takut. Kita kena takut pada Allah Ta'ala. Kalau kena juga, maka kena sabar. Tuhan nak beri pahala pada kita. Kena sabar. Dengan iman dan takwa, kita dapat pahala. Itulah yang lebih baik. Kalau tak ada iman, tak ada takwa, maka pergi jemur benda-benda maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.